Okey. Jadi cikgu percaya semua dah tengok video yang cikgu bagi dekat JC, iaitu mengenai hukum linear dan hubungan tak linear. Suara cikgu jelas tak? Jelas yo. Okey. So macam mana kita nak mengaplikasikan hukum linear kepada hubungan tak linear? Okey, kenapa kena guna hukum linear? Okey. Dengan penggunaan hukum linear ni, kebanyakan hubungan tak linear boleh ditukarkan kepada hubungan linear supaya satu graf garis lurus dapat dilukis. Kenapa kita nak kena lukis graf garis lurus? Sebab maklumat dapat diperoleh dengan lebih mudah berbanding graf lengkung. Jadi jika kita ada satu persamaan tak linear, kita boleh convert dia kepada persamaan linear. Untuk menghasilkan, kenapa aku kena tukar kepada persamaan linear? Untuk menghasilkan graf garis lurus. Okey? Jadi persamaan untuk persamaan linear ialah Y sama dengan MX plus C, yang mana Y ni ialah pemboleh ubah yang berada di paksi Y. Okey? Dan ni Y ni. Dan X besar ni ialah pemboleh ubah yang berada di paksi X. Katakanlah cikgu guna Y ialah di paksi Y cikgu guna pemboleh ubah 1 per Y. And then kat sini cikgu guna X square. Ada satu garis lurus. Okey. Jadi persamaan garis lurus tu ialah persamaan dia ialah Y besar M X besar plus C. So Y besar tu tengok pemboleh ubah pada paksi Y iaitu 1 per Y. So kita akan letak dia 1 per Y sama dengan M. M tu kecerunan lah ya. Kecerunan mesti ambil dua titik yang ada atas line ni. Okey. X pula ialah pemboleh ubah pada paksi X. X square. So guna X square plus C. C ialah nilai di sini. Okey, nilai pada graf kamu, nilai C. Okey. Jadi bagaimana nak menukar persamaan tak linear kepada linear? Okey, ada cara kita cari C dahulu sebab kita tahu bahawa C ialah nombor, dia ialah pemalar. Dia tak ada sebutan X, tak ada sebutan Y. Okey, macam ni ya, ni adalah contoh C-nya betul. Ni 5 dengan negatif 1.3. Tapi yang ni salah lah sebab C tu ada pemboleh ubah, tak boleh nah. Ada 5X ke, ada Y kat sini pun tak boleh. Ini bukan nilai C. Dan macam mana kita nak cek kita punya persamaan betul ke tidak? Pastikan bahawa paksi X tu tidak mengandungi sebutan Y. Okay. Tapi X tu dia boleh ada 3X. Dia boleh ada pemalar. Dia boleh jadi X square. Dia boleh jadi 1 over X. Dia boleh jadi square root X. Dia boleh jadi log X. X sahaja yang boleh ubah. Huruf yang muncul kat situ hanyalah huruf X sahaja. Dia tak boleh muncul ada Y dengan dia. Tak boleh. Tapi untuk paksi Y, kalau kita nak cek betul ke tak kita tukar tu, okay, Y dia boleh ada sebutan X. Contoh Y per X atau Y square root X ataupun XY. Okay. Tetapi dia tak boleh ada pemalar. Maksud kat sini dia tak boleh ada nombor. Macam 2, 3XY, 1 per 4 ni, 5, 6, 7 tak boleh. Tapi 1 per Y boleh. 1 per Y sahaja boleh. Okay. Jadi tengok contoh 6. Kita ada persamaan Y sama dengan PQ kuasa X. Ni persamaan hubungan tak linear, dia tak linear. Jadi kita nak tukar dia kepada bentuk linear iaitu Y equal MX plus C. Seterusnya kita hendaklah kenal pasti apakah Y, X, M dan C. Okey, kita kena ingat bahawa persamaan kita ialah Y sama dengan MX plus C. Dan jika ada kuasa dekat kita punya persamaan hubungan tak linear, selalunya kita akan guna log. Okey. Kita akan guna log di kiri dan kanan. Letak dulu log kiri kanan, iaitu selalunya log 10 lah kita guna. Okey. Dia akan jadi kat sini, bila letak log, dia akan jadi log 10Y sama dengan log 10 PQX. Macam tu. Okay, so log 10 PQX ni, P dengan Q kuasa X ni dia darab. So kita boleh asingkan jadi tambah. So dia akan jadi log 10 P tambah log 10 QX. Yang mana kuasa X tu boleh tarik pergi depan, boleh pergi duduk depan. Okay. And then yang bawah ni dia susun semula dalam bentuk Y sama dengan MX plus C.
So sini kita boleh lihat bahawa sini kita punya Y, sini kita punya M, sini kita punya X, di sini kita punya C. Ya, dan kat sini kita punya graf ialah okay, Y dia guna log 10Y dan X ni dia memang diguna huruf X sahaja. So dia akan jadi X sahaja kat situ. Okay. Kecerunan ialah log 10Q nah, log 10Q dan C kita ialah log 10P. Tu cara dia. Seterusnya tengok contoh 7. Okay, kita ada nilai-nilai S dan Y yang didapati daripada satu uji kaji. Pemboleh ubah S dan Y dihubungkan oleh persamaan. Okay, inilah persamaan hubungan tak linear. So, dikata tukarkan persamaan 3Y tolak 4, tolak P X square sama dengan QX kepada bentuk linear. Tengok soalan B. Plot graf Y per X melawan X. Okay. Sebenarnya, penukaran persamaan ni ada hubung kait dengan soalan yang B. Soalan yang dia suruh kita lukis graf. Okay. Kamu jangan bimbang. Soalan hukum linear selalunya dia soalan yang ni lah. Yang ada A, B, C. Dia akan suruh lukis graf, buat persamaan and cari nilai. Sebab markah dia banyak untuk soalan ni. Jadi kalau kamu tak tahu nak tukarkan persamaan dia kepada mana, kamu tengok soalan B. Dia suruh plot graf Y per X melawan X. Maksudnya dia nak sini Y per X, sini kan jadi X. Dan kamu tahu bahawa persamaan am ialah Y sama dengan MX plus C. Yang mana Y ni, dia ialah pemboleh ubah pada paksi Y. So dia nak sini ialah Y per X. Sama dengan MX ni, X plus C. Okay, maksudnya kat sini, pemboleh perkara rumus dia ialah Y per X. So tengok yang dia bagi. Dia bagi 3Y tolak P X square sama dengan QX. So, okay, kita akan adjust persamaan ni supaya muncul Y over X. Sebab itulah dia bahagikan semua dengan 3X supaya nanti 3 ni potong, maka muncullah Y over X kat sini. Dia asalkan muncul Y per X pun dah okey. Yang lain tu nanti dia akan follow je. Okay, kamu tengok je perkara rumus dia kat situ. Dia punya Y besar tu. Dia punya pemboleh ubah pada paksi Y. And then nak adjust tu ikutlah nak bagi dengan berapa. Tapi apa-apa perubahan kepada satu benda ni, maksud cikgu ialah bila kat sini kamu bahagi dengan 3X, kat lain pun kena bahagi 3X. Kat lain pun kena bahagi 3X nah. Semua kena bahagi 3X. Jadi, okay, yang ni dah je tinggal Y over X. Yang ni dia akan tinggal PX over 3. Yang ni akan tinggal Q over 3. And then susun balik. Okay. So kita tahu dah Y over X ni lah kita punya Y ni kan. M kita ialah yang duduk depan X. So M kita ialah P over 3. And then C kita ialah Q over 3. Dapatlah. Dia kata tukarkan kepada bentuk linear. So inilah bentuk linear. Kemudian bila kita dia suruh kita plot graf Y over X melawan X. Kita ada X dan Y. So kita kena buat satu table. Table ni wajib untuk kamu tunjuk dekat pemeriksa. Working tak payah tunjuk. Table ni je, jawapan table ni kena tepat. Okay. So dia nak Y over X melawan X. X kita lah 1, 2, 3, 5, 7, 9. Ikut je dia untuk X. Tapi Y over X kita kena kira guna calculator. Dia nak Y over X maksudnya 20 bahagi 1. Letak 20. Kemudian 34 bahagi 2, 17. 17 kat sini. Working tak payah tunjuk. Table sahaja tunjuk. Okay. Supaya penting untuk tunjuk table ni sebab ada markah. Sini satu markah, sini satu markah. 2 markah. Okay. Dan titik ni diperlukan untuk kita plot. Plot pada kertas graf kita. Okay. So bila dah dapat table ni, plot lah guna pangkah ataupun guna bulat kecil tu. And then buat garis lurus penyuaian terbaik. Dengan apa ni? Dengan ingatan, dengan kena tahu bahawa titik yang tak kena tu kena seimbang atas bawahnya. Okey, macam yang ni seimbang lah. Satu bawah ni tak kena, satu atas tak kena. Okey, seimbang. Okey, selesai lukis. Tapi soalan exam selalunya dia akan bagi tahu skala. So follow skala ni betul-betul. Dia kata tadi 1 cm kepada 2 unit pada paksi X dan 1 cm kepada 5 unit pada paksi Y over X. Maksudnya ni paksi Y lah ya. So dia dah ikut. Skala kena tepat. Next ialah daripada graf cari nilai P dan nilai Q. So kita nampak ni P ni
Dia duduk dekat kecerunan. Maka kira dulu kecerunan pada graf. Okey. Nak kira kecerunan, tengok ni titik yang soalan ambil 94. 94 dia ambil titik ni. Dan dia ambil 0,22 dia ambil titik ni. Okay, betul tak titik yang dia ambil? Okey, betul lah titik yang dia ambil sebab titik itu berada atas line. Jangan pergi ambil. Sini tak boleh ambil. Titik ni tak boleh ambil. Titik ni tak boleh ambil sebab tak duduk atas garis lurus itu. Okay, dapatlah kecerunan negatif 2. Kita dah kira ni kecerunan negatif 2. Dia nak tahu P kat sini. So, ganti kecerunan yang kita kira tadi negatif 2 samakan dengan P over 3. Okay, dapatlah P kita negatif 6. And then dia suruh kita cari Q. Q ialah Q duduk di pintasan Y. Q over 3 is C. So, apa C kita? Baca ni C masing-masing. Jangan duk tiru C orang lain. So, C kat sini dia ialah 22. So, C 22 tu samakan dengan persamaan C kita ni. Q over 3. So, dapatlah Q equal 66. Okay, ada tak soalan nak tanya mengenai contoh 6 ni? Contoh 7. Tak ada? Okay, kalau tak ada, kita teruskan dengan contoh 8. Contoh 8 pun sama, cuma persamaan dia Y equal to PS over Q, P to the power of X. So, kalau ada power-power macam ni, cikgu sarankan log lah. Nak tahu betul ke tak kita guna log, tengok soalan yang dia suruh kita plot. Dia suruh kita plot log 10Y melawan X. Maksudnya, paksi Y tu dia nak log 10Y dan sini dia nak X. So, adjust kita punya persamaan ni supaya muncul log tu. Cara dia letak je lah log belah kiri dan log belah kanan. Tengok tu. Okay. Bila kita letak log belah kiri, log belah kanan, dia jadi log 10Y equal log 10 PS over Q. So, bila bahagi ni dia akan jadi tolak. Ni dia tunjuk dah ni. Dia jadi tolak. And then kalau log, kuasa X tu boleh tarik P depan. Okay. So, inilah Y sama dengan MX plus C. Tengok Y, betul tak? Cek balik. Y dekat sini dia kata log 10Y. Betul lah kan? Itulah graf yang kita akan lukis. Paksi Y kita log 10Y. Y, M. M kita kat sini log 10P. Betul ke tak? Tengok X dia. Sini MX. X kita kat sini X. Betul ke X? Betul. Paksi X kita memang kita akan lukis nanti. Pemboleh ubahnya ialah X. Okay. So, kita boleh senaraikan. Kecerunan maksudnya ialah nilai log 10P. And then C kita ialah negatif log 10Q. Kena ambil simbol kat sini. Jangan pergi ambil log 10Q sahaja. Kena ambil simbolnya juga. Okay. Kemudian, kita nak plot graf log 10Y melawan X. So, X kita akan guna 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10. And then log 10Y ni kita tekan sahaja. Untuk X2, log dia tekan log 0.3162. Tekan kalkulator. Okay, dapat jawapan negatif 0.5. Okay, untuk yang 4 ni tekan log 5.0119. Dapatlah 0.70. Okay, cikgu nak pesan kat kamu. Untuk table ni, buat 2 titik perpuluhan. 2 titik perpuluhan tu mesti bundar. Contoh, kamu dapat 0.51247 lah dekat kalkulator. So, takkan nak copy semua? Jangan copy. Jangan buat kerja orang tak cerdik. Kita buat kerja orang cerdik. Iaitu kita letaklah dalam, kita akan ambil 0.52. Dah cukup. Okay. Sebab kita nak plot pun kita hanya perlu 2 titik ni sahaja untuk plot dekat graf. Okay, titik yang nilai ketiga kita tak guna pun. Okay, mesti ambil 2 titik perpuluhan dan bundarkan yang hujung ni. Okay. Kemudian soalan suruh kita plot. Guna skala yang diberi. Skala 1 cm kepada 2 unit pada kedua-dua paksi. So, 246, 10. Sini pun 246, 10. Plot dan buat garis lurus penyuaian terbaik. So, kat sini, kat bawah ada 1 yang tak kena. 1, 2, 3. Yang atas ada 2 tak kena. 1, 2. So, seimbang ke tak ni? Okay, jawapan dia seimbang sebab cara nak tahu seimbang ke tak, kita tolak ni. 3 tolak 2 dapat 1. Dia kena 1 lah beza dia. Okay. Dan
Yang kenanya ialah 2 titik sahaja. Okey, tak apa. Tak ada masalah. Dia memang garis lurus penyuaian terbaik. Next ialah cari nilai P dan nilai Q. So, kita tengok nilai P ni berada di kecerunan. Nilai Q berada di petesan Y pada graf. So, kita cari kecerunan. So, tengok ni. Buku teks ni diguna 5 dengan 2, titik 5, 2. Iaitu di sini. Dia guna titik ni. Titik yang kena ni. Dan dia guna 7, 3.8. Yes, dia guna titik ni. Tengok dia menggunakan 2 titik yang duduk atas line. So, betul lah. Okay. So, bila dikira-kira kecerunan ni, dia dapat 0.9. Kecerunan yang dikira pada graf dapat 0.9. So, boleh ganti masuk dekat persamaan ni lah. 0.9 sama dengan log 10P. And then nak tahu P, tekan sahaja shift log 10 dekat kalkulator, akan keluarlah 7.943. Yang ni pun konsep sama. Mat ke Mat ke perpuluhan, mesti belakang kena bundar. Okay. Untuk Q, Q berada di pintasan Y graph. Negatif log 10Q berada di C. So, C kita ialah berapa ni? Negatif 2.5. So, ambil persamaan tu. C equal to negatif log 10Q tu letaklah dalam persamaan dia. Negatif 2.5. Negatif kiri dan kanan boleh cancel. And then dapat Q, cara dia tekan shift log 2.5. Dapat jawapan. Okay. Kemudian dia tambah lagi satu soalan. Dia kata nilai Y apabila X sama dengan 3. X sama dengan 3. Kamu jangan pi guna persamaan. Jangan pi guna persamaan ni. Masukkan X3 dekat persamaan. Kira-kira. No, tak boleh. Sebab soalan kata daripada graf. So, kena guna graf. So, bila X sama dengan 3, cari X3 di sini. Okay, di sini. Lepas tu, sentuh je graf tu, tarik baca. Okay, kat sini. Nilai dia ialah 0.2. 0.2. Tapi 0.2 bukan jawapan lagi. Sebab 0.2 tu ialah nilai pada log 10Y. Log 10Y yang 0.2. Soalan tanya Y. So, bila dah dapat nilai log 10Y sama dengan 0.2, kat sini adjust lah, kira sahaja guna kalkulator untuk cari Y. So, tekan shift log 10 dekat kalkulator, dapat 1.585. Okay? Ada soalan setakat ni? Tak ada, cikgu. Tak ada. Okay. Seterusnya. Okay. Kita nak bincang latihan intensif 6.2. Okay. Kat sini cikgu nak tunjukkan 4 elit hanya 5 pelajar sahaja yang hantar tugasan. Terima kasih kepada Ain, Adam, Hanim, Aina, Nurin, Darwishah. 4C pun 5 orang juga. Okay. Terima kasih dan tahniah kepada Hadif, Adlina, Dayana, Yasmin dan Putri Alia Adawiyah. Yang lain mana tugasan kamu? Afi dia kata dia nak hantar petang ni. Okey. Zakir mana homework? Zakir? Ya. Zimam tak hantar. Mana homework Zakir? Petang ya, petang ni. Petang ni. Iqbal? Sibuk main, ada game ke Iqbal? Ya, cikgu. Homework mana Iqbal? Saya nak hantar. Okey. Aiman? Aiman hari tu hantar, hari kali ni tak hantar dah. Jadi fikir-fikir sendirilah no. Ni AMAT bukan MAT. AMAT ni dia memerlukan latihan yang dari awal. Dia tak boleh conquer, dia tak boleh terror last minute dok. AMAT ni kena drill dari awal. Okay. Alright, so tak apa, kita teruskan dengan latihan intensif 6.2. Cikgu harap next lepas ni nilai ni akan jadi 23/23 and 20/20. Okay, sebab apa? Sebab even cikgu sebenarnya memang cikgu lihat setiap satu yang hantar ni and apa silapnya memang cikgu akan
tunjukkan kat kelas supaya tak berlaku kesilapan yang sama. So itulah berlakunya learning process. Bukannya cikgu ajar, kamu dengar, dah settle. Dah macam tu. Ni ML kena kira, kena buat. Okey, tengok. Pertama, tukarkan setiap persamaan tak linear berikut kepada bentuk linear. Seterusnya, kenal pasti apakah Y, X, keturunan dan pitasan Y. Okey, tengok soalan A yang kawan kamu buat ni. Alright. Jadi, kawan kamu ni dia perkan persamaan dia dengan X sebab dia nak jadikan 3X ni dengan 3. Dia nak tukar kan, dia nak munculkan C tu, pitasan Y. Sebab kita tahu pitasan Y lah nombor sahaja kan. Tengok kat soalan ni, sini Y. Sini 5X, sini 3X. Macam mana nak munculkan nombor sahaja? Dia akan bahagikan semua ni dengan X supaya muncul dah 3 tu. So the rest, tak apalah. Y over X sebab bila kita cek ni, pintasan Y boleh ada X. So Y kita ialah Y over X. Manakala kita punya X, X ni memang X lah. Sebelah X ni 5, dia punya M. And dia punya C dia ialah yang tak ada pun boleh ubah tepi dia, tak ada huruf, nombor sahaja. So C ni 3. Jadi persamaan ni memang menepati hukum linear, persamaan linear. Tengok B pula. Okey, B ni kita nak jadikan siapa yang akan jadi nombor sahaja. Maksudnya tak ada X, tak ada Y. Okey, nampak mudahnya ialah dekat P square root X ni kita akan bahagikan dia dengan square root X juga supaya muncul P sahaja kat situ. Okey, jadi kawan kamu buat macam tu. Maka muncullah Y over square root X equal P plus Q over X. Okay. Yang mana betul tak? Boleh tak Y kita jadi Y equal square root X? Yes, sebab pintas Y pun boleh ubah Y pada paksi Y tu boleh muncul X dekat dia. Okay, P ni ialah C. And then Q per X ni sebenarnya Q darab 1 per X. Yang mana paksi X dia ialah 1 per X lah. Dan M dia Q. Okay. C. Okay, C kalau dapat power ni tak ada lain lah log. Okay, tukar kepada log. Tukar kepada log and then A dengan X to the power of B ni dia darab. So kita asingkan jadi plus. And then B main pergi depan. Okay. And then D. Okay, D ni kita akan jadikan ni lah NY. Sebab ni M ni over XY. Kita kena divide dengan XY kalau kita nak jadikan M kita punya C. Senangnya, mudahnya kita bahagikan NY ni dengan Y supaya muncul N. Kita jadikan C kita N. Okay. Alright. Jadi bila dengan syarat semua ni kena bagi dengan Y juga. Okay. Jadi muncullah persamaan X over Y equal MX plus N. Yang mana kita punya Y sini, M kita ialah M, X kita ialah X, C kita ialah N. Okay. E pun tengok ni boleh ada power X macam ni guna log. Okay, tak ada masalah. Cuma tengoklah dia punya positif negatif. Okay, yang ni bila dia asingkan dia akan jadi log 10Y tambah ni. Tambah log 10PX. Kawan kamu pindahkan log 10PX tu ke kanan. That's why sini ada negatif. Okay, that's why sini ada negatif. So dia akan jadi M dia lah negatif log 10P lah. M tu kena kutip. Kalau depan M tu ada simbol negatif, kena ambil juga simbol negatif. C pun sama. Kalau depan dia negatif, kena ambil juga simbol negatif sebagai nilai C dia. Okey, untuk yang ni, kawan kamu bahagikan dengan Y. Okey, dibahagikan semua dengan Y. Sini akan jadi B tolak X. Sini tolak tau. B tolak X sama dengan AX per Y. And then dia buat apa? Dia nak hilangkan A ni. Dia perkan dengan A. B tolak X per A sama dengan AX per Y ni. Dia per dengan A juga. Maksudnya dia bahagi dengan A. So yang ni dia akan jadi B tolak X per A sama dengan AX per Y darab 1 per A lah kan. Bahagi seperti darab and then A dengan A ni potong. Jadi dia akan jadilah B per A tolak X per A sama dengan X per Y. Ni kat sini. Okay. Yang ni kena teori algebra lah ya. Algebra kena mantap. Jangan buat silap-silap kat sini. Okey, kemudian dapatlah Y kita ialah X over Y.
M kita ialah negatif 1 per A. Ingat M tu mesti yang duduk dengan X. So X kita ialah kita punya X and then C kita ialah B per A. Ada masalah tak penukaran ni? Kena boleh buat ni benda ni. Nah. Okey tak? Okey cikgu. Okey, seterusnya soalan graf yang kedua ni. Kita ada bahawa soalan ni penukaran ni mungkin dia akan keluar kertas satu sebab kertas satu ni markah sikit-sikit. Okey. Yang panjang-panjang ni dia akan keluar kertas dua lah selalunya. Tak tahulah KSSM nanti berubah ke, cikgu pun tak sure lah. Tapi kamu bagi mahir lah untuk semua soalan. Okey, kita ada persamaan Y sama dengan AX kuasa 3 tambah BX kuasa 2. Kita ada table XY. Tukarkan persamaan tak linear kepada bentuk linear. Okey. Macam cikgu cakap tadi, kita tengok soalan B. Dia suruh kita lukis graf apa? Y over X square melawan X. Maksudnya, persamaan kita ni kena tukar menjadi Y over X square sebagai kepala rumus. Okay, maksudnya kita akan lukis graf. Kita akan lukis graf Y over X square lagi melawan X. Melawan X. So, persamaan ni kena jadikan Y ni Y over X square. So, tengok kawan kamu buat. Daripada Y, nak jadi Y over X square, tambah je lah per X square pada persamaan semua ni. Maka nanti Y over X square equal dengan, okay, X square ni dengan X square ni boleh potong tinggal A sahaja. Tinggal AX sebab ni X kuasa 3 kan. Tak nampak ni. Ni X kuasa 3. Tinggal AX yang ni plus B. Jadi inilah persamaan dia. Once you dapat Y over X square ni, automatik belakang ni akan dapat lah. Dengan syarat working betul lah. Jangan working salah potong ke apa nanti masalah pula kan. Okay, selesai yang tu. Now, plot. Menggunakan skala yang sesuai. So, up to you nak guna skala berapa. Seterusnya, lukis garis lurus penyuaian terbaik. Okay. Bila dia suruh plot, kita kena ada, bukan kita lah, kamu kena tunjukkan table Y over X square melawan X. Ni, dekat kertas graf kamu ni. Ni kertas graf kamu. Kan cikgu dah pesan, kalau buat hukum linear, semua jalan kira kena duduk atas kertas ni termasuk table yang kamu nak lukis tu. Kamu bukan tulis kat sini elok. Kita nak buat apa? Y X kuasa 2 melawan X. X dengan Y over X square. Apa nilai-nilai dia? Bubuh. Tulis dekat ni. Jangan pergi tulis belakang kertas graf ke, tulis yang lain ke sebab tak mau comok ke. No. Tu bukan masalah comok ke tak. Sekarang ni isu dia lah kita nak bantu menyeringankan pemeriksa bagi dia senang tanda kertas kita. Okay. So buat benda ni dekat atas kertas graf. Guna ruang-ruangan yang ada pada kertas graf ni. As long as jangan langgar lah kawasan graf ni. Okay. So untuk skrip kawan kamu ni, cikgu tak jumpa dia punya table ni. X dengan Y over X square, cikgu tak jumpa table dia. So cikgu tak boleh nak tanda graf ni. Cikgu tak tahu nak rujuk yang mana. So kalau dalam exam, dapat markah ke tak? Dia jadi tak dapatlah markah. Nak rujuk jadual mana nilai ni. Ni semua ni ambil kat mana ni, mana tak tahu punca. Okay. So, tak apa, kita teruskan kepada kita skip bahagian menanda dia punya plotting ni sebab tak tahu. Tapi untuk garis lurus penyuaian terbaik kita boleh tanda. Yang mana kita tengok kat sini macam semua kena. Dot juga. Yang ni tak kena. Satu bawah tak kena. Satu bawah tak kena rasanya. Satu je tak kena. So dia masih garis lurus penyuaian terbaik. Okey, tak apa, boleh markah kat situ. Daripada graf cari nilai A dan nilai B. Okey, A ni ialah kita punya M kan. Kamu kalau nak senang, kamu tulislah. Okey, Y tu maksudnya boleh ubah pada paksi Y. Ialah Y over X square. M kamu apa? A. X kamu? X. C kamu? B. Okey, so bila soalan tanya cari nilai A, kamu boleh tengok, A ialah M. M ialah kecerunan pada graf. Okey, buat kecerunan pada graf.
Tapi cikgu tulis salah ni pasal apa? Mari kita tengok titik dia. Dia guna 2 dengan 3.5. 2, 3.5 yes kena ni. Kemudian yang tu dia guna 1 dengan 2.05. 1.205. Oh kat sini cikgu zoom tadi. Sekejap, kita tengok zoom. Ni macam dia tak betul-betul kena pada itulah yang melalui cikgu punya scanning lah kan. Yang kamu scan kat cikgu ni, yang cikgu nampak ni dia macam tak kena. Tak tahulah kalau the real paper kena lah. Pada cikgu nilai ni berdasarkan yang cikgu terima daripada GC yang kamu hantar. Cikgu nampak tak kena ni. Cikgu nampak dia kena kat kaki dia. Hanya kena kat kaki. Sebab macam cikgu pesan hari tu, kalau kamu guna pangkah, kena. Kalau guna pangkah memang kena sharp lalu tengah. Nah. Kalau setakat tepi kaki tu memang tak boleh. Jadi kat sini ni cikgu nampak dia kena kat kaki. Jadi bila kamu guna titik ni untuk cari kecurunan tak boleh lah. Sebab titik ni tak duduk atas line. Kamu patutnya boleh ambil titik ni. Kan? Tak. Ke cikgu yang salah tengok ni? 2, 3.5 ialah titik ni. Yes, kena. 1, 2.05 ialah betul lah kan? 1, 2.05 yang ni yang dia buat. Dia boleh ambil titik ni sebenarnya 0.5. Tengok dia label salah ni. Dia kata sini 1, 2.05. Sedangkan sini lah 0.5 dan 1 point berapa kat sini. Okay. So berlaku kecuaian mengambil titik. Okay. Untuk pintasan untuk B B ialah C. So C dia betul dia ambil 0.55. So kita just tulis B equal 0.55. Okay, satu lagi skrip. Ni contoh skrip yang cikgu nak kamu buat lah. Tengok ni. Kawan kamu buat memang table kat sini. Senang cikgu nak cek tu. Sum. Cek. So tengok garis lurus penyuaian terbaik dia pun. Okey. Sini yang tak kena garis lurus penyuaian titik yang tak kena ialah 1 kat bawah, 1 kat atas. Seimbang atas bawah ada. Okey. Complete. Kemudian cuma masih tak dapat full mark sebab tak ada persamaan. Macam yang kawan kamu buat yang skrip yang pertama tadi, dia tulis ni persamaan nampak ni huruf A kat sini. Tapi yang kertas yang kedua ni, jadual ada yellow dah, persamaan tak nampak kat mana. Sepatutnya kena adalah Y per X square sama dengan AX tambah B. Okay. So tengok dia kata, dia punya B lah 0.5. Yes. Kalau macam kawan kamu tadi, dia punya B, iaitu pintasan C dia 0.55. Yang ni 0.5. Tak ada masalah lah. Dia ikut graf masing-masing. Kemudian untuk gradient, kawan kamu ni dia guna titik 2, 3.5. Okay, 2, 3.5. Yes, titik ni duduk atas line. And then dia guna 1.5 dengan 2.75 kat sini. Yang ni pun kena atas line. So, kecurunan ni betul. Ni pun betul. Okay. Tengok soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga ni kawan kamu dia bubuh asing ni sebenarnya. Pengiraan dan jadual dibubuh kat page lain. Dia hanya ada kertas graf sahaja. So cikgu nak peringat lagi sekali. Banyak-banyak kali peringat tak apa kan. Tolong letak pada satu kertas graf sahaja pengiraan. Nampak dok ruang kosong banyak lagi ni. Contenglah dekat sini. Jangan rasa macam cikgu tak apa kena SPM lagi. Jangan gusar yang tu. 3 tahun dah cikgu maki SPM. Memang tu yang orang duk buat. Memudahkan pemeriksa. Okey, kita tengok ni. Y sama dengan kita ada persamaan hubungan tak linear iaitu Y sama dengan A kuasa B tambah X. Jadi dia suruh tukarkan persamaan itu kepada persamaan linear. Okey, tengok dia suruh kita plot graf log 10Y melawan X. Maksudnya Y ni kena tukar kepada log 10. So tengok kawan kamu buat, dia letaklah log di kiri dan kanan. Dia selesaikan, dia expand ni, dapatlah jawapan. Okey, yang mana Y dia ialah
Y dengan X tak ada masalah sangat cikgu rasa. M dengan C tu kena tahu apa dia punya persamaan graf dengan persamaan kita. Kecerunan pada graf kita tahu nak kira. Tapi ia pada persamaan kecerunan mewakili log 10A. Ni nampak tak ni? XM ni. Maksudnya MX lah ni. And then pada persamaan C mewakili B log 10A. Tu kita punya C. Yang dua penting ni kita keluarkan sebab saya mesti nak guna ni. Okay, and then B, plot. Plotting, okay, dia ada graf, semua dah betul. Sorry, dia ada table. And then dia pun plot. Okay, dia plot semua tepat. Cikgu dah check dah. Dan garis lurus penyewaian yang terbaik pun okay. Next ialah cari nilai A dan nilai B. Okay, tengok. Nilai A. Soalan kat sini, dia akan tanya yang ada pada persamaan tau. Jadi kita tengoklah. Pada persamaan, A tu duduk dekat M. M ni yang kena cari daripada graf kecerunan. So, kawan kamu dia guna kecerunan, guna titik 2 dengan 0.75. 2, 0.75 titik ni memang duduk atas line. Okay. Kemudian dia guna titik 5, 1.66. 5 dengan 1.66. Kenapa cikgu letak pangkah? Sebab bila cikgu zoom, kamu tengok ni. Mana? Tu. Kena tak? Titik tu duduk atas line ke tak? Kamu nampak tak ni? Nampak tak kelas? Nampak. Kena ke tak tu? Pakat zoom tengok. Ni dia punya straight line. Kalau cikgu buat straight tu dia macam tu. Nampak tak? Dia tak kena tu. Titik tu sini. Jadi salah kalau dia guna titik ni untuk cari kecerunan sebab titik ni tak duduk atas line. Sebab tu cikgu buat pangkah kat situ. Okay. Salah kat sini. Tapi untuk nilai B kita, B duduk dekat C. Duduk dekat pintasan Y graph. So pintasan Y ni dia baca berapa ni? Tak pernah clear. 0.16. Okay, rasanya betul ni 0.16. So samakan ni, persamaan ni. B log 10A sama dengan 0.16. Okay, so B ni kita nak cari log 10A ni. Log 10A ni ambil nilai atas ni, nilai M tadi. Okay, kalau kawan kamu ni nilai log 10A. Log 10A dia ialah 91/300 tadi. Dia akan masukkan lah dekat sini. Okay. Alright. Seterusnya, siapa tak tutup mic ni? Seterusnya, skrip yang kedua. Okay. Skrip yang ni pun sama. Dia buat pengiraan di page yang lain. So, cikgu ambil letak atas ni. Okay. Jadi untuk penukaran tak ada masalah. Untuk table pun dia betul. Okay, ni semua betul. Plotting okay. Plot. Bila garis lurus penyewaian yang terbaik, boleh lihat lah. Yang tak kenanya kat sini kan. Satu di bawah. Okay. Apa yang cikgu nak tunjuk kat kamu untuk skrip ni ialah tengok log 10A dia betul tau. 20. Cikgu boleh baca tau melalui pengiraan ni sebab kecerunan ialah formula dia ialah Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Maksudnya ni ialah satu titik yang pertama, ni ialah titik yang kedua. So cikgu tengok saja kat sini. Tu. 20.75. Cikgu pun check 2 dengan 0.75. Okey, titik ni ada atas line. So betul. Next ialah 5 dengan 1.66. 5 dengan 1.66 dekat sini. Okey. Yang ni untuk skrip ni dia kena. Memang titik ni duduk atas line. Bolehlah dia guna. Kalau yang kawan kamu tadi, yang tadi, titik tu tak duduk atas line. Dilukis tak duduk atas line. So tak boleh guna. Dia kena guna titik yang lain. Sebab tu cikgu kata graf ni dia bergantung atas
graf masing-masing. Okey. Tetapi untuk skrip yang ni, nilai C-nya salah. Dia kata nilai C dia 0.16. Sebab bila cikgu zoom. Okey. Sini 0.1 dia. So, sini 0.2 kan. Jadi, sini akan jadi 0. Berapa? 0.12. Sini 0.14. Sini 0.16. Sebenarnya garisan dia ni kena dekat 0.14. Ni yang cikgu nilai daripada ni lah kan, daripada gambar yang dihantar. Cikgu tak pasti kalau the real tu memang nampak 0.16 ke, kamu kira kamu tandalah right dekat buku kamu tu. Tapi yang ni bila cikgu tengok, cikgu zoom nampak macam dia duduk di 0.14. So kalau betul lah dia duduk di 0.14 nilai C tu, maka ni akan jadi salah lah. Semua akan jadi salah sampai ke bawah. Okey. Okey. Setakat tu ada soalan nak tanya? Soalan SPM bukan macam ni je nah. First, selalunya dia akan suruh kita tukar kepada hubungan tak linear kepada persamaan linear. Lepas tu plotting, plot graph. Kemudian apakah nilai M ni? Saya nilai A, nilai B. Macam tu je selalunya. Okey. Cuma untuk ni, inilah subtopik sebenarnya hari ni nak belajar yang ni lah. Aplikasi hukum linear. Tapi bukan benda baru pun. Aplikasi hukum linear cumanya ialah soalan tu dia ada cerita. Macam yang ni cerita dia pasal eksperimen kesan tumbuh-seran bagi sejenis tumbuhan terhadap kepekatan suatu hormon. Maksudnya dia situasi harian. Tu je. Step sama. Okay. Cikgu explain lah. Contoh 9 ni. Dia kata persamaan lah P sama dengan 180 tambah RK tolak SK kuasa 2. Dengan R dan S lah pemalar. And then dia bagi table K dengan P. Alright. So dia kata plot graf P tolak 180K melawan K. Jadi nampak tak? Persamaan P kita ni kena buat tolak 180 per K dulu. Walaupun soalan tak minta. Tengok perasan tak soalan A terus plot. Tapi kamu boleh dapat soalan macam ni. First thing sekali lah sila tukarkan hubungan tak linear kepada linear. Dapatkan dulu persamaan ni penting. Persamaan ni kita akan guna juga bawah-bawah tu nanti. Okay, so tengok macam mana dia buat. Okay, kita nak tukarkan P ni kepada tolak 180 per K. So first step tolak dengan 180 dulu. Tolak 180, cara dia bawa 180 ni ke kiri je lah. P tolak 180 sama dengan RK tolak SK square. Kemudian dia nak per K. Letak per K dekat semua persamaan ni. Dapatlah P tolak 180K over equal negatif SK plus R. Inilah hubungan persamaan linear kita. Yang mana Y kita ialah P tolak 180 per K. M kita, X kita. X tu tengok ni, melawan K. So nampaklah X kita, pada paksi X kita ada K. And then M. M mesti duduk sebelah X, iaitu negatif S. Kernel ambil negatif S. C kita R. Okay. Baru kita plot. Nak plot wajib ada table. Okay. Table yang dilukis atas kertas graf. Pastikan nilai yang diambil lah 2 titik perpuluhan yang dibundarkan. Okay. Kemudian plot macam biasa. Buat garis lurus penyesuaian terbaik. Pastikan titik yang tak kena tu seimbang atas bawahnya. Kemudian dah selesai graf. Graf kena lukis mengikut skala yang diberi. Selesai step itu, tengok apa soalan yang dia nak tanya. Daripada graf, hitung nilai R dan nilai S. Bila kita tengok R yang dia nak ialah C, iaitu pada graf dia ialah pintasan Y. So, baca pintasan Y kita 1.6, so R ialah 1.6. Soalan tanya nilai S. Bila kita tengok nilai S, huruf S berada di kecerunan, maka kira kecerunan. Untuk mengira kecerunan, sila ambil 2 titik yang ada atas line. Okay. Tengok ni, cek ni. Yang ni diambil 10 dengan negatif 4. Maksudnya diambil ni, yes. Yang ni memang kena atas line. Dan diambil kosong 1.6. Ni, pintasan Y diambil. Pun betul. As long as titik tu ada atas line.
Okay. So, keturunan tu ialah negatif S. Soalan minta S. So, negatif kiri dan kanan boleh cancel each other. Dapatlah S equal to 0.56.